Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Kami rindu untuk tinggal diam di dalam Engkau ya Tuhan. 主啊，我们渴慕可以住在主里面， Sebab tanpamu kami tidak dapat melakukan apa-apa. 因为除了你以外，我们不能做什么。 Oleh sebab itu ya Tuhan, di pagi ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. 主啊，因此在今天早上，我们要来学习你的真理。 Biarlah firman-Mu itu menyegarkan kami, menuntun, menegur, membimbing kami kepada kebenaran Engkau yang 但愿主你的真理、你的话语可以带领我们，可以教导我们，可以扶持我们， sehingga menjadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. 但愿我们不单单可以成为一个听到的人，但是我们可以在日常生活成为一个行道者。 Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong dan bekerja di antara kami semua. 恳求主你的圣灵在这时候运行，在我们里面，在我们动工。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. 弟兄姐妹们平安。 Saudara, satu kali ada sebuah kisah dari negeri Yunani, saudara. 弟兄姐妹，有一个希腊的一个神话故事， Ada seorang raja yang bernama Midas. 有一个国王名叫麦达国王。 Saudara, Raja Midas ini begitu serakah. 这个麦达国王他非常的贪心， Dia tidak pernah merasa puas di dalam hidupnya. 他在他的生活中，他人生里面他没有感觉到满足。 Dia sudah menjadi raja, tapi dia tetap ingin punya kekayaan lebih banyak lagi. 虽然他已经成为一个国王了，但是他在他的财富方面，他希望可以拥有更多。 Nah, saudara, satu kali dia menolong seseorang yang terkenal karena kehebatannya. 有一次他帮助了一个很有能力的人。 Nah, saudara, setelah menolong orang ini membalas budi jasa daripada si Raja Midas. 当他已经帮助这个人，这个人想要来回报他， Dia berkata, Raja mau apa? Sebut satu permintaan, Raja pasti akan dapat. 所以他说：“国王，你要什么？你只要你要求，你说出，你一定得到。” Terus Raja Midas berkata, apa saja? 国王说：“真的吗？要什么都可以，要什么都可以吗 Ya, apa saja, tapi cuma satu.？” 他说：“可以，要什么都可以，但是只有一项。” Besok pagi sebelum saya berangkat meninggalkan kerajaan, saya akan kembali bertanya sama Raja. 所以明天我还没有离开你的皇宫之前，我再回来问你，你要什么？ Maka saudara, semalaman Raja nggak bisa tidur, memikirkan kira-kira apa ya yang dia inginkan. 所以整个晚上，国王不能睡觉，他一直想明天我要什么。 Nah, saudara, besok pagi kemudian orang ini datang kepada Raja dan bertanya, udah pikir mau apa? 隔天，这个人又回来问国王说：“你想好了吗？你要的是什么？” Maka si Raja berkata, saya ingin semua yang disentuh oleh saya menjadi emas. 所以这个国王说：“我想要的就是所有的东西，只要我碰触到它，它都会变成黄金。” Nah, saudara, orang ini berkata, yang Raja minta, Raja akan dapatkan. 所以这个人回答说：“国王，你所想你要的，你的意愿一定照你的意愿完成。” Nah, saudara, singkat cerita orang ini pergi, kemudian Raja mulai pikir-pikir, kok tangannya nggak ada perubahan apa-apa ya? 所以这个人离开了之后，国王在想：为什么感觉上我的手没有什么变化？ Dia ngetes, ambil gelas, minum air. 所以他拿起杯子来喝水。 Karena saya bukan raja, maka saya masih bisa minum, saudara. 所以因为我不是国王，我现在还可以喝。 Tapi waktu raja itu pegang gelasnya yang berisi air, satu gelas sama airnya jadi emas. 当国王拿起他的杯，不只是他的杯，但是杯里面的水也变成了那个黄金。 Dia ambil tisu mau ngelap, 他拿了那个纸巾要擦他的嘴， jadi emas, saudara. 这也变成了黄金。 Kira saudara mau nggak kayak gitu? 弟兄姐妹，你希望也可以这样吗？ Mau ya? 要吗？ Semua yang kita pegang jadi emas. 你要吗？只要你碰到的东西都变成黄金。 2025 semuanya jadi emas, 对， saudara. 2025年我们所碰触的都变成黄金。 Saudara, karena senangnya si raja pegang sana, pegang sini, semua jadi emas. Tiba-tiba kerajaan itu berubah banyak emas.
所以这个国王他太高兴、太兴奋了，他的手就到处的摸，全部他摸的在整个皇宫都变成黄金了。 Dia pegang kupu-kupu, langsung tiba-tiba kupu-kupu jadi emas, langsung jatuh ke bawah. 然后那个蝴蝶，他一摸它的话，蝴蝶变成了那个黄金掉在地上。 Nah, si raja punya anak, satu-satunya anak gadis, suka menanam bunga, saudara. 所以他这个国王有一个女孩，唯一的独生女，她喜欢就是种花。 Maka si raja pikir, daripada bunga ini sebentar 2 hari lagi juga rusak, disentuh jadi emas, saudara. 所以那个国王说，这个花2天都枯萎了，我把它碰一碰，它变成那个黄金，那不是更好？ Wah, saudara tidak terbayang betapa sukacitanya si raja. 所以你可以想象这个国王他有多么的兴奋。 Tapi di tengah sukacita itu, saudara, tiba-tiba dia mendengar sebuah tangisan yang sangat pilu sekali. 所以他在他的兴奋当中，突然间他听到了一个悲哀的哭泣。 Anak gadis yang dia sangat cintai, yang sangat dia sayangi, menangis di hadapan dia dan berkata, "Dedi, hari ini aku nggak bisa cium bunga. Apakah aku kena COVID?" 所以那个他对他的女儿对他说：“爸爸，我今天我很难过，我不能再闻那个花的香气了，是不是我得了那个 COVID 了？” Nah, saudara, tentu saja bukan karena COVID ya, karena bunganya udah jadi emas, saudara. 当然不是他已经得了那个 COVID， 但是这个花已经变成了 Maka 黄金。 saudara, anak ini berkata, "Bisa nggak dibalikin lagi jadi bunga? Aku mau lihat bunga yang berwarna-warni, bukan satu warna." 所以他女儿说：“可不可以这些花让它变回原来的那个样式，很多颜色的，我不要单单一种颜色的花。” Tapi si raja berkata, ketika bunga itu jadi emas, itu berharga, bernilai. Kamu bukan cuma buat 2 hari dia rusak, bisa seumur hidup kamu bisa lihat dia. 但是这个国王回答他女儿说：“这个花变成黄金，它很有价值的，它不单单可以看1-2天。你可以 Saudara, anaknya tetap berkata, "Enggak, saya mau bunga yang berwarna-warni meskipun dia cuma sebentar, tapi memberikan kesegaran, memberikan keharuman bagi saya." 但是他女儿说：“我不要，我要的是鲜花，它可以有香气，它也可以有很多种的颜色。” Nah, saudara, sebagai papa yang baik, dia coba menenangkan anaknya, maka dia berkata, "Sini anakku." 所以他成为一个好爸爸，他要安慰他的女儿。他说：“女儿，你过来。” Atau anaknya mendekat, dia peluk anaknya, tiba-tiba anaknya jadi. 所以女儿过来，他要拥抱他的女儿。突然间，他的女儿也变成了黄金。 Dia langsung merasa kok tiba-tiba tubuh anaknya jadi dingin sekali dan kaku sekali. 为什么他突然间我的女儿的身体那么的冰冷，那么的硬邦邦的？ Terus dia kaget bahwa anaknya tiba-tiba berubah menjadi emas. 所以他非常的惊吓，为什么他的女儿变成了黄 Dia 金？ berusaha untuk membangunkan anaknya, menggoyang-goyang anaknya, yang terjadi tetap anaknya udah jadi emas. 他尽量的去摇动他的女儿，希望他的女儿再复生起来，但是他已经变成了黄金。 Dia meminta para pegawainya untuk menolong dia, tapi satu pun tidak ada yang bisa menolong 他 dia. 请他的所有的那些皇宫的他的属下来帮忙，但是没有一个人能帮助他。 Saudara, tentu saja cerita ini berujung kepada kita tahu bahwa si raja sudah salah memilih. 所以这个故事要告诉我们的意义就是，这个国王他已经错误的选择， Karena keserakahannya, 因为他的贪心， karena nilai barang lebih penting daripada orang, dia mengabaikan anak. 因为他认为那个东西的价值比人更重要，所以他已经忽略了。 Nah, saudara, yang mendorong raja itu meminta sesuatu itu adalah karena nilai yang dia pegang. 所以你知道，国王他要求东西的时候，就是他的价值观的问题。 Saudara, Soren Kierkegaard, seorang teolog, dia pernah berkata, hidup kita ini selalu mengekspresikan hasil daripada pemikiran kita yang utama. 有一个神学家说，我们的生活总是表达我们主导意识的结果。 Nah, pemikiran yang utama itu biasanya adalah nilai yang kita yakini, yang kita pegang dengan sangat erat. 所以我们的那个价值，就是说我们所抓住的那个价值我们会把它表达出来。 Saudara, nilai-nilai ini akan
terekspresi di dalam tindakan-tindakan kita, saudara. 所以这些价值在我们的行动方面，我们会把它表达出来。 Tentu dalam momentum yang biasa nggak akan terlalu kelihatan. 当然，有时候是不太明显的， Dalam momen-momen tertentu dia akan terlihat dengan sangat jelas. 但是在某个时刻，这些价值观会非常的突出的。 Sebagai contoh, seorang anak yang tidak sengaja menjatuhkan piring kesayangan mamanya yang dibeli di Milan. 所以，如果一个小孩他不小心把他妈妈在米兰买的那个很昂贵的盘子打破了， Waktu mendengar suara piring itu pecah, prang. 所以当妈妈听到那一刹那那个盘子破的声音， Kalimat pertama yang keluar dari mulut si mama adalah kamu. 所以妈妈第一句话说出的很生气的说：“你呀， Enggak tahu itu barang mahal. 你不晓得那是很贵的盘子吗？ Produksi terakhir di Milan. 这是在米兰最后一个的出产。 Mama kumpulin uang begitu banyak demi beli piring itu. 妈妈已经收集存那么多钱，是为了买那个盘子。 Sekarang kamu pecahin. 现在你把它打破了， Nah, saudara, apa yang ada di pemikiran utama si mama? 所以你在这个妈妈的思想里面，第一的显出的是什么？ Piring lebih berharga daripada anaknya. 就是那个盘子比他的孩子更加的有价值。 Saudara, itu adalah nilai yang kita pegang. 那就是我们所抓住的那个价值观。 Yang spontan kita ucapkan, spontan pertama kali keluar biasanya itu adalah nilai yang memang kita yakini. 就是我们马上所说出的那一刹那的那一句话，就是我们的价值观的表 Nah, 现。 saudara, pertanyaannya nilai ini dari mana? 所以我 datangnya? 们现在问，这个价值观是来自哪里呢？ Tentu saudara, nilai pertama kali yang ditanamkan dalam diri kita adalah dari keluarga kita, dari orang tua. 第一，当然是从我们的家庭、我们的父母亲他所灌输给我们的。 Dari kecil, saudara, orang tua saya selalu bilang, hidup itu harus jujur. 所以从小父母一定教导我说，我们做人一定要诚实。 Kalau kamu mau sukses, jujur. 如果你要成功的话，你一定要诚实。 Walaupun seumur hidup saya belum pernah lihat papa saya sampai kaya raya, tapi dia selalu menanamkan jujur. 虽然我还没有看过我爸爸他在他的生平里面很富有，但是他一直教导我们说要诚实。 Nah, saudara, itu adalah nilai. Ya, saya percaya saudara mendapatkan banyak sekali nilai-nilai yang ditanamkan dari kita masih kecil. 弟兄姐妹，那就是一个价值观，就是我们从小他已经把父母已经把它灌输给我 Nah, 们， saudara, nilai-nilai itu membentuk diri kita hari ini. 所以那些价值观已经造就了今天的我们。 Bahkan cukup banyak nilai-nilai yang kita yakini, kita pegang adalah nilai-nilai yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. 所以多少时候我们的价值观跟神的真理是有所冲突的。 Bahkan ketika kita membentuk keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kita juga sering membawa nilai-nilai itu masuk di dalam keluarga kita. 多少时候我们的家庭充满着神的祝福，但是我们也把那些价值观带在我们的家庭里面 Nah, saudara, sebagai keluarga Kristen di tahun 2025, di awal tahun ini, saya ingin kembali mengajak kita merenungkan nilai apa sih yang seharusnya ada di dalam sebuah keluarga Kristen. 所以在这个2025年的那个年初，这个新年，我要再一次的来分享我们成为基督徒，我们家庭里面必须拥有的价值观是什么。 Pelan-pelan kita akan merefleksikan bagian-bagian ini dengan apa yang kita pegang saat ini. 所以我们一一的来去探讨我们现在所抓住的是什么。 Saudara, nilai pertama yang tidak boleh tidak ada di dalam keluarga Kristen. 所以在我们生活里面，唯一而且第一个位的不可以没有的就是， Yang pertama adalah tempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup kita. 第一就是我们必须把神摆在最首位。 Mari kita melihat dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. 我们一起来看《生命记》第6章第4到第7节。 Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. 以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的神，独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。 Saudara, menjadikan Tuhan sebagai prioritas apakah benar-benar penting dalam hidup kita? 我们把神摆在最首位，是否真的在我们的生活中是那么的重要？ Bisa nggak sih Tuhan kita tempatkan menjadi satu bagian yang sama dengan karir, dengan keluarga, keuangan, hobi, dan lain sebagainya? 我们可不可以把神摆在跟我们的事业、我们的工作我们的生意一个平行？ Saudara, jawabannya adalah tidak bisa, saudara. 所以他的答案是确定的，不可以。 Di dalam kitab Ulangan jelas sekali menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan seharusnya memiliki tempat yang tertinggi di dalam hati kita. 在生命记很清楚的告诉我们，神的地位在我们的生活中必须摆在最首位的。 Cinta terbesar kita, kasih sayang terdalam kita seharusnya kita curahkan hanya kepada Tuhan. 我们的爱必须要完完全全的，我们把它献给神。 Dan kalau ada yang lain yang lebih kita cintai daripada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang berkata itu lebih berharga daripada Tuhan. 如果我们爱其他的东西超过爱神，也表示说，我们已经把那些东西代替了神。 Maka kalau yang lain itu lebih berharga daripada Tuhan, sesungguhnya kita sedang menghina dan merendahkan Tuhan. 如果我们爱其他的东西过于爱神，也意思说我们已经藐视了神。 Saya yakin setiap kita pasti punya sesuatu hal yang atau barang atau hobi yang kita sukai, saudara. 我相信我们每一个人一定有我们的喜好，我们的最爱。 Biasanya para bapak-bapak ada suka klub bola tertentu. 所以好像如果弟兄的话，你们会有很喜欢的那个球队。 Apalagi menjelang Piala Dunia, kita rela, saudara, tidur sampai subuh demi nonton negara atau klub yang kita bela itu, betul? 如果有那个国际赛的话，我们愿意牺牲我们的睡眠，为了追求去看他那个比赛。 Walaupun kita tahu besok pagi ada ibadah, ada pelayanan, tapi ini belum bola ini semifinal, ini final, ini penting ini. 虽然我们知道明天我要服侍，明天有聚会，但是今天是决赛，我一定要看。 Kita curahkan perhatian kita, minum kopi sebanyak-banyaknya, buka mata sebesar-besarnya, siapin snack, pakai umbul-umbul dan sebagainya macamnya. 我们已经准备好咖啡、零食，我们尽量把眼睛张开，为了就是要看那个决赛。 Demi apa? Demi menyujudkan kecintaan kita kepada klub itu. 就是因为我们要表达我们对那个球队的一个支持。 Kita yang menghargai karir kita, kita akan menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, betul kan? 我们为了要我们的那个事业有成就，我们愿意摆上很多的时间在办公室。 Nah, saudara, kalau ada seorang suami yang menghabiskan waktunya di tempat kerja berjam-jam sampai tidak punya waktu untuk istrinya, 如果有一个先生，他为了追求他的事业，他没有时间给他的家人、他的太太， maka saya mau katakan suami itu tidak menghargai dan menghormati istrinya, dia menghina istrinya. 所以我要说的，这个先生表示他没有尊重他的太太，他藐视他的太太。 Selalu demikian juga dalam perjalanan hidup kita. 弟兄姐妹，在我们的生活中也是如此。 Kalau Tuhan tidak menjadi prioritas dalam hidup kita, sejatinya kita sedang menghina Tuhan. 如果我们没有把神摆在最首位，也等于我们藐视神。 Saudara, kalau kita membaca kitab suci dengan jelas, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu terbesar, ternilai,
Tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dalam dunia ini. 如果我们读圣经，已经告诉我们了，上帝是无比的，不能用任何的东西来代替的。 Maka sudah seharusnya lah kita menempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. 所以我们必须把神摆在我们生命的最首位。 Maka dalam sebuah kisah Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-murid. 所以当有一次主耶稣把一个比喻告诉他的学生， Dia berkata, hal kerajaan sorga seumpama seorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang, lalu kemudian dia menjual seluruh hartanya, dia membeli tanah itu. 就是在天国的那个财宝，就比如有一个人，他发觉在那个一块地里面有财宝，所以他愿意把他所有的变卖了，为了得着那块地。 Kalau ada harta yang paling bernilai yang tertimbun di dalam ladang itu, maka saya rela jual semua apapun yang saya punya demi beli ladang itu supaya hartanya pun menjadi milik saya. 如果我已经知道那个地有财宝在里面，我真的是愿意变卖我所有的一切来得着那块地。 Harusnya itulah sikap yang muncul dalam kehidupan orang-orang percaya. 所以，对于每一个信徒来说，我们必须要拥有的态度。 Tuhan adalah harta yang tidak ternilai dan saya rela tinggal dengan apapun 因为 demi ikut Tuhan. 我们的主是无价之宝，我们必须愿意抛下所有的，为了得着他。 Saudara, masalahnya begitu juga sebaliknya, saudara. 但是我们看相反的也是这样。 Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, 如果我们不把神摆在最首位的话， kita seperti orang yang menemukan harta karun dalam ladang, kita tutup lagi, kita pergi tapi nggak pernah balik lagi. 我们就好像比如一个人发觉在这块泥土里面有财宝，但是我们把它淹埋着，然后我们就离开了。 Buat kita harta yang bernilai itu seperti kayak sampah, nggak ada artinya. 换言之，我们把它当这好像垃圾一样，没有什么意义的。 Maka nilai pertama yang harus ada dalam keluarga Kristen adalah menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang pertama dan terutama dalam hidup kita. 所以，我们成为基督徒，成为信徒，我们必须在我们的生活中把神摆在最首位， Karena keluarga diinisiasi oleh Tuhan. 因为我们的家庭是上帝所设立的。 Keluarga didesain Tuhan untuk menyatakan pemeliharaan dan saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. 我们的家庭也是神所计划的，他把它摆在这地球地面上的。 Maka saudara, kalau setiap anggota keluarga mengutamakan Tuhan dalam keseharian, kita menyaksikan Tuhan yang hidup. 所以，如果每一个家庭成员，我们都把神摆在最首位，我们就可以很明显的看到那又真又活的神。 Saudara, hari ini ada banyak orang Kristen yang menjalani kekristenan dengan setengah hati. 今天很多的基督徒，他们是在日常生活是一半一半的来进行他这个角色。 Kenapa saya katakan setengah hati, saudara? 为什么我说他是用一半的心来进行呢？ Saudara, kita selalu berpikir kita berjumpa dengan Tuhan pada waktu di gereja. 我们多少时候认为我只有在教会才能遇见神， Maka di luar gereja artinya tidak berjumpa dengan Tuhan, betul? 意思就是说在教会以外我没有遇见神。 Maka apa yang kita kerjakan dari Senin sampai Sabtu, saudara? 所以我们礼拜一到礼拜六我们做的是什么？ Kita berusaha melepaskan Tuhan daripada hidup kita. 就是我们试着把神也跟我们的生活有脱离了。 Kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam keseharian kita. 我们每天的日常生活的一切都没有把神参与在里面。 Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan tentang apapun yang sedang kita lakukan hari ini. 我们未曾向神问说我们正在要做的一切。 Bahkan di hari Minggu ketika beribadah pun kita mudah sekali terdistrak. 包括在礼拜天，在我们聚会的时候，我们也很容易的这样的把神放在一边。 Betulkah Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita? 真的吗？神是在我们生活里面摆在最首位的， Atau jangan-jangan Tuhan malah menjadi yang kesekian daripada seluruh yang kita miliki hari ini. 恐怕神在我们生活里面是摆在不晓得第几位。 Saudara, kalau ada yang lebih
sesuatu yang lebih kita cintai melebihi daripada Tuhan Yesus Kristus, 弟兄姐妹，如果我们有爱其他的东西胜于爱神的话， maka itu sudah menjadi berhala buat kita. 所以那已经成为我们的偶像了。 Tuhan Yesus berkata kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. 主耶稣说：“你不能侍奉两个主， Kamu pilih kamu mau mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Mamon. 你可以选择你要侍奉主，还是要侍奉马门。” Di dalam pidato terakhirnya Yosua berkata kepada bangsa Israel, 在最后，约书亚对以色列人说 kamu pilih hari ini. ：“你今天必须要选择， Kepada siapa kamu akan menyembah? 你要敬拜谁？ Kepada Allah orang Amori, orang Amalek, orang yang negerinya kamu duduki ini, 你要敬拜的是阿摩利人还阿玛列人的那个神明， atau kepada Tuhan Allah semesta alam yang telah memimpin hidupmu, menolong engkau masuk tanah Kanaan dan mendapati tanah ini. 或者你要敬拜宇宙万物、创造宇宙万物的主，带领你进入迦南地的主。 Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan menyembah kepada Allah. 但是我以及我一家人，我们都要敬拜上帝。 Saudara, kalau disuruh pilih, 弟兄姐 apa 妹 yang，saudara pilih? 如果你必须要选择的话，你会选择什么呢？ Yang kedua, saudara. 第二点， Saudara, kalau tadi yang pertama menempatkan Tuhan dalam tempat yang pertama, yang kedua mari kita tempatkan kasih di dalam relasi kita. 刚才第一点，我们把神摆在最首位；第二点，我们要披上爱。 Saudara, kasih adalah sebuah kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. 所以爱我很容易的说出来，但是很难的去执行。 Ada banyak pujangga yang menulis tentang istilah kasih, saudara. 有很多作家，他们写很多关于爱的那些词， Tapi kita sadar bahwa kasih itu sejatinya sulit sekali, bukan? 但是我们知道，爱本身是非常难去执行的， Karena kita menyadari kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. 因为我们知道我们是有限的人，我们是非常有限的。 Nah, saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, 在哥罗斯书， Paulus berkata, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 在保罗对哥罗西的那个教会写着说，在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。 Saudara, Paulus berkata kepada jemaat Kolose, di atas segala relasi yang kamu bangun, kenakan kasih yang mengikat dan mempersatukan itu. 保罗对哥罗西教会说，在这一切之外，要存着爱心。 Nah, saudara, kata pengikat yang mempersatukan itu biasanya digunakan istilah sebagai seseorang yang dipenjara. 所以要把它连接起来，把它绑在一起，通常是指那些在监狱里的人。 Saudara, di dalam penjara itu tidak nyaman. 弟兄姐妹，在监狱是不舒服的。 Kita tidak bisa menentukan siapa orang yang akan dipenjara dengan kita 我们 bersama-sama. 没有办法选择跟我同一块的一个窗的那个罪人是哪一个。 Apapun kondisi kasusnya, pas dijeblosin dimasukin ke penjara bareng sama kita nggak bisa tolak dia. Kamu di luar sana, saya ini penjara milik saya. 不管那个犯人他是犯了什么罪，当他被他摆在跟我们住在一起一个房间的时候，我们无法去。 Ya diterima loh semua. 我们要不要必须要接受的。 Mau jalan ke kanan, ke kiri, depan, belakang, jungkir balik, ketemu orang yang 我 sama. 们不管往左右前后，我们看的就是那个人。 Artinya di penjara kita nggak bisa kemana-mana. 意思就是说，在监狱里面，我们没有了自由。 Nah, Paulus berkata, itulah kasih. 保罗告诉我们说，那就是爱。 Ketika kamu memiliki kasih Allah itu kamu diikatkan, kamu nggak bisa kemana-mana. 所以，当你有了神的爱，你已经被它连接起来、连锁起来了，你已经无法逃了。 Kamu diperhadapkan dengan orang yang nyebelin kamu terus. 如果你遇到的人是你非常讨厌的， Makin lihat tingkahnya makin sebel kita. 你越看他的行为，你越觉得很讨厌。 Tapi disitulah kamu harus belajar mengasihi. 但是就在那个地方，你必须要学习爱。 Nah, saudara, terkadang kasih kita itu setipis tisu dibelah 8 ya. 弟兄姐妹，多少时候我们的爱比那个纸巾还薄的8倍。 Saudara, kita mudah sekali kecewa, marah,
我们很容易就生气，很容易就难过、伤心。 Kita mudah menyimpan kekesalan, kepahitan kepada orang yang dekat banget sama kita. 我们很容易把那个跟我们很亲近人，虽然很亲近的人，有很多苦毒，有很多我们很怨恨的东西，我们都把它隐藏在我们心里面。 Gak bisa tuh kita sabar sebentar aja sama pasangan kita. 我们跟我们的另一半再忍耐一点点，我们也无法忍受。 Yang ada bawaannya emosi, langsung hang, hang, hang. 所以我们所有的就是我们的脾气很暴躁，很 Kamu nggak dengar apa? 你没听到吗？ Ya diulang sebentar. Aku tadi lagi nggak perhatikan. 所以你必须要重复一次，因为刚才没有听好。 Emang kamu dari dulu nggak pernah dengerin aku? 所以你从以前你从来没有听我。 Ya itu saudara, kalau nggak pernah dengerin nggak mungkin pernikahannya langgeng sampai 20-an tahun 所以 ya. 弟兄姐妹，如果真的从以前都没有彼此的听取的话，不可能那个婚姻有20 Ya, 年。 tapi mungkin juga karena nggak dengar jadi bisa langgeng sampai 20 tahun ya. Kalau 所 enggak 以 udah 也 bubar. 有可能因为没有听到，所以他婚姻可以维持到20来年。 Saudara, kita seringkali tidak sabar terhadap orang yang sangat dekat dengan kita. Anggota keluarga kita siapapun itu. 所以弟兄姐妹，我们多少时候跟我们的家人，不管他是谁，我们多少时候就没有那个耐心的去听他。 Maka Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, 主耶稣再一次的提醒他的门徒， mengingatkan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya. 也提醒那听他讲道的人。 Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. 你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，那是第一的诫命。 Tetapi hukum yang kedua yang sama dengan itu 但 ialah 是第二的那个同样的一个诫命就是， kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 你要爱你的邻舍如同你爱自己。 Saudara, mengasihi Tuhan itu akan terekspresi dengan mengasihi sesama. 弟兄姐妹，我们如果爱神的话，我们都可以把它表达在我们爱人身上。 Maka Yohanes berkata, omong kosong, kamu bilang kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kamu membenci saudaramu. 所以约翰使徒他说，如果你说你爱神，但是你不能爱你的邻舍，那都是谎言。 Maka kalau kita hari ini berani berkata saya mengasihi Tuhan, 如果今天我们敢说我爱神， maka saya pun berani mengasihi anggota keluarga saya. 所以我也一定可以爱我的家人。 Saya tahu suami saya penuh dengan kekurangan. 我知道我的先生有很多的缺点， Saya tahu istri saya penuh dengan 我也 kekurangan. 知道我的太太有很多的缺 Saya 点， tahu anak-anak saya sering kali melakukan 我 kesalahan. 也知道我的孩子多少时候他们犯错， Saya tahu mertua saya tidak sempurna. 我也知道我的婆婆她是不是一个完美的， Saya tahu menantu saya tidak sebaik orang lain. 我也知道我的媳妇不是一个很完美的人， Tapi saya mau belajar mengasihi. 但是我要学习去爱她， Saya mau belajar mengasihi mereka. 我要学习去爱他们。 Dan di dalam keluarga lah kita belajar artinya mengasihi, saudara. 在我们的家庭，我们学习如何的去爱。 Satu kali Ibu Teresa pernah berkata demikian. 有一次，特蕾莎修女她这么说： Kalau kamu mau mengubah dunia, 如果你要改变世界， pulang, 你回去， kasihi keluargamu. 你回去，你爱你的家人。 Saudara, omong kosong kita mau berkata saya mau mengubah dunia ini. 弟兄姐妹，我们如果说我们要改变这个世界， Saya mau menjadi agen perubahan yang membawa dampak yang sangat besar. 我要成为一个就是要有很大的影响力来改变世界的一个人。 Tapi kita tidak pernah mau mengasihi anggota keluarga. 但如果我们没有办法爱我们的家庭，那是说谎的。 Kita tidak menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga. 我们没有成为家人的一个见证。 Saudara mungkin bisa dipandang hebat di luar. 有可能我们在外面，人家可以看我们很了不起， Tapi anggota keluargamu berkata, ya dia di luar hebat, tapi di dalam keluarga, no. 但是我们的家人会说他在外面没错，他很了不起，但是在家里面他不是什么。 Berapa banyak hari ini orang-orang Kristen yang terlihat baik, terlihat saleh di luar, tapi gagal di dalam mempraktekkan kasih di tengah keluarga. 今天有多少的基督徒在外面，他们看起来很成功，但是他们在家庭里面是失败的。 Musa nggak tahu sih yang saya alami. 牧师，你不晓得我所面临的。
Saya nggak mudah mengasihi. 我很难要去爱， Setiap hari kayak ketemu dengan orang yang sama. 我每天都遇到。 Saudara, saya mau berkata, saya tahu nggak mudah saudara untuk mengasihi. 所以弟兄姐妹，我要告诉你们，我知道去爱一个人是不容易的。 Andaikan mengasihi itu seperti menjentikan jari Thanos. 如果我们爱只是好像我们叠下我的手指而已， Kenyataannya tidak demikian, saudara. 事实上并不是如此。 Oleh sebab itu mengasihi itu perlu dipraktekkan, bukan diomongin. 所以我们要去爱，是我们必须要去进行，并不是用口说而已。 Tuhan perintahkan kepada kita untuk mempraktekkan kasih itu. 我们的神他命令我们去爱，就是要去做出来的。 Perintahnya diberikan. 所以他已经把那个命令给我们， Ruang praktikumnya juga diberikan. 他也给了我们一个实验室。 Cuma tinggal saudara mau lakukan apa enggak. 现在问题是你愿不愿意去执行？ Keluarga adalah ruang praktikum yang Tuhan sediakan supaya saudara dan saya belajar mengasihi. 所以我们的家庭是一个实验室，我们在那里实验如何去爱的一个地方。 Maka nilai kedua yang mesti ada adalah mari kita mempraktekkan kasih dalam keluarga kita. 所以第二点，我们必须要做的，我们要去执行我们的爱。 Nilai yang ketiga, 第三点， mari kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. 我们把自己交给圣灵来带领。 Saudara, seringkali kita suka melupakan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. 多少时候我们会忽略了圣灵在我们身上的那个地位？ Saudara, padahal Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. 其实，在我们的生活中，圣灵是他的大大的在那里运行的。 Pada waktu kita berespon terhadap anugerah Allah, Roh Kuduslah yang memampukan kita, saudara. 当我们回应神的恩典的时候，其实是圣灵大大的使我们有能力 Roh 的， Kudus menolong kita, memproses kita menjadi ciptaan yang baru. 是圣灵帮助我们，使我们可以成为一个新造的人。 Dan di dalam sepanjang perjalanan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, Allah Roh Kudus bekerja, menuntun, membimbing, memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan. 所以在我们日常生活，在这个我们的日常生活上，我们周遭圣灵来带领我们，来引领我们，来帮助我们。 Tapi seberapa sering kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? 但我们有多少时候真的把我们自己交给圣灵来带领？ Di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus berkata, 保罗写给罗马教会的书信，他怎么说？ semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. 因为凡被神的灵引导的，就是神的儿子。 Saudara, kalimat ini dengan sangat jelas mengatakan apa yang membedakan orang Kristen dengan orang yang non-Kristen. 所以在这里很清楚，让我们看到什么是基督徒跟非基督徒的不同。 Murid-murid Kristus adalah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. 因为基督徒是有圣灵带领的一个， Maka dia disebut sebagai anak Allah. 因此我们被称为神的儿子。 Nah, saudara, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? 我们要如何才能够让圣灵来带领我们呢？ Maka kita perlu memulai mendengar suara Tuhan. 我们必须要开始来聆听神的声音。 Saudara, suara Tuhan kita dapatkan daripada pembacaan akan firman-Nya. 我们可以听到神的声音，也可以透过读经。 Maka saudara mau tidak mau, saudara dan saya harus mulai membiasakan diri membaca firman Tuhan. 所以不管你愿意还是或者不愿意，你也必须要来练习，要来让自己每天读神的话语。 Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah mau mendengar? 如果我们自己不愿意来听，我们如何能听到他的声音呢？ Punya telinga tapi nggak pernah dipakai. 我们有耳朵，但是从来没有用过。 Biasa orang tua kan begitu ya, marah sama anaknya. Itu telinga dipakai nggak? 多少时候父母很喜欢骂小孩，你的耳朵有没有在用？ Jangan-jangan itu pangsit bukan telinga. 所以搞不好那个是混沌而已，不是一个耳朵。 Kamu harusnya dengar. 你必须要听。
Nah, saudara, mari kita mulai membiasakan diri di awal tahun ini. Kita buat resolusi, kita mau belajar mendengar suara Tuhan. 所以弟兄姐妹，但愿这个新的一年，我们做一个抉择，我们要每天聆听神的声音。 Cari waktu secara pribadi, saudara membaca firman. 我们要找个时间，固定的时间，我们来读神的话语。 Nah, kalau sudah dengar, saudara tahu pimpinan Tuhan, maka kita perlu berikutnya adalah kerelaan hati untuk mengikuti pimpinannya. 如果我们已经听了，我们已经读了神的话语，接下来我们就是要愿意去遵行他的话语。 Jangan sampai udah dengar, udah tahu yang Tuhan mau, terus kita bilang, ah masa? 那我们不要，我们已经读了，我们已经知道了，但是我们说，真的这样吗？ Satu kali, saudara, ada seorang turis, saudara, dari Taiwan datang ke Tiongkok. 有一次，有一个从台湾到那个中国去的一个人， Waktu dia melihat sungai kuning itu, sungai Yangtze itu, saudara, walau si guide menceritakan tentang kehebatan sungai itu. 所以这个游客，台湾游客听到导游跟他解说有关于那个黄河。 Maka turis wanita ini berkata, "Centema." 然后这个台湾的游客说：“真的吗 Wah, kaget semua orang lihat dia.？” 所以所有的人都很惊讶的看着他。 Tour guide merasa kurang asem nih orang. 所以这个导游觉得这个人不够礼 Sampai 貌 di。tembok Cina, dia ceritain lagi tentang kehebatan tembok 在 Cina. 万里长城，这个导游又向他解说关于万里长城。 Lagi-lagi nih perempuan ngomong, "Centema." 所以这个旅客他又说：“真的吗？ Ah masa? 真的吗？” Wah, ini benar-benar si guide, wah, keterlaluan. 所以 Sekali lagi awas kamu ya. 所以这个导游觉得这个人太过分了。你如果 Sampai 再一次的话，你给我小心。 Mereka sampai di satu desa yang tenang, lalu kemudian si guide ini berkata, di desa ini bisa ketahuan mana yang masih gadis, mana yang bukan gadis. 所以到了一个乡下的时候，这个导游说，在这乡下里可以知道一个女孩还是处女还是不是处女。 Kalau masih gadis, ngomongnya halus, lembut. 如果是处女的话，她说话很小心，很 Kalau 温 sudah 柔。 bukan gadis, ngomongnya nyablak besar. 如果她已经不是处女的话，她讲话很大声。 Saudara tahu yang dilakukan turis ini? 所以你知道吗？这个旅客他做什么？ Centema. 牧师表演的太好了，给他掌声好吗？ Saudara, seringkali kita seperti itu. 弟兄姐妹，多少时候我们就是这样。 Tuhan tunjukkan sama kita. 上帝已经向我们显明了， Masih kita bilang, ah masa? 那我们还是会问：真的吗？ Nggak percaya 我们 kita. 不相信。 Yuk tahun 2025, 但愿这个2025年， belajar percaya sama 我 Tuhan. 们学习相信神。 Kita berdoa. 我们低头祷告， Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. 主，我们感谢你的话语。 Kami mohon Engkau menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian 我 kami. 们恳求你帮助我们，在我们日常生活中来进行主你的话语。 Berkati kami semua. 主啊，求你祝福我们每一位。 Demi nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们奉靠主耶稣名祷告， Amin. 阿门。